Sebelum kita buka, kita buka majlis kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada anda semua ke siri yang ke-11 dalam slot taping secangkir kopi bersama Wall of Fame MRSM Taiping 2021. Okey, jadi program ini kita berfokuskan kepada perkongsian isu-isu semasa yang sesuai dengan kita punya kepakaran alumni Marismat kita. Jadi topik yang akan kita bawa pada malam ini adalah Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Okey, sebelum kita nak teruskan kita punya sesi pada malam ini, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan sekalung perhargaan kepada kita punya rakan strategik Ansara Taiping iaitu MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Bhd, Amans Media, Outpost Taiping Sdn Bhd, Alka System dan juga BG Capital Holdings. Baiklah, kepada anda yang menonton sama ada menerusi FB Live ataupun Zoom taping, jangan lupa untuk tuliskan sebarang persoalan. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh terus komen ataupun boleh terus komen dekat ruangan chat ataupun komen. So kalau kata along the way semasa kita punya sesi ni, kita boleh tanya soalan, kita akan saya akan bacakan soalan tersebut ataupun kita akan jawab pada sesi Q&A di akhir kita punya sesi ni. Okay. So pesanan penaja kepada semua alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar sebagai Ansara Taiping, bolehlah daftar RM50 je seumur hidup dekat portal Ansara Malaysia www.myansara.org. Okay, sebelum kita mula, saya nak ambil kesempatan untuk kenalkan diri saya. Saya Muhammad Anwar bin Fadil. Biasa boleh panggil saya Anwar lah ataupun Anwar Fadil. Saya daripada SPM 2013. Juga sekarang ni saya junior. Super junior lah. Kalau kata dengan abang brother Habib Ali kita ni junior 3 tahun. So sekarang ni merupakan Esko Haiwan Matak untuk Ansara Taiping. So kita pada hari ini kita ada dua kita punya panel yang sangat berpengalaman dan sangat tampan. So kita ada dua kita punya panel hari ini. Speaker kita yang pertama Sir Johar Bahar Abdullah, merupakan seorang pemilik firma Ihtisas daripada batch SPM 1987. Sihat ya? Sir, apa khabar Sir? Khabar baik, terima kasih. So Sir, terima kasih sudi luangkan masa pada malam ini. Jadi speaker kita yang kedua, jauh orang ni. Namanya Haji Muhammad Habibullah Mat Ali. Kalau kata yang selesa dipanggil, kata apa, Brother Habib. Ya, Brother Habib. Sihat Brother Habib. Ada kat mana sekarang? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sihat. Sekarang berada di Auckland, New Zealand. Dan Nampak. sekarang pukul 1 pagi. Oh, So happy to be here. Terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa itu hari ini. Okey. So sebelum kita nak mula, saya saja nak kata apa, nak test kita punya engagement lah. So untuk kita punya audience dekat Zoom dan juga Facebook, apa khabar semua? Boleh tulis dekat ruangan komen. Okey, ataupun bagi thumbs up. Okey, alright. Okey, terima kasih semua. So, kita terus pada kita punya sesi pada hari ini. Topik kita adalah Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus ke pusingan yang pertama. Boleh ya? Sejalan dengan Brother Habib? Boleh. Okey, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau saya, orang kata apa, kalau
definisi ni pemuda dan pemudi ni lah, saya bagi pemuda-pemudi saja. Seterusnya nanti kita akan dengar lebih detail macam mana kita punya panel mentafsirkan cogan kata pemuda-pemudi, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara tu. So kalau kita tengok pemuda tu, kita faham pemuda tu adalah orang remaja ataupun remaja lelaki. Sama ada pemudi pula sebaliknya adalah perempuan lah, oleh kita kata remaja. So macam mana, apa yang panel kita boleh definisikan kenapa pemuda harapan bangsa, kenapa pemudi tiang negara. So kita nak mulakan dengan siapa dulu? Sir Johar boleh? Boleh. Okey baik Sir. So apa pendapat Sir? Apa Sir punya definisi untuk kita punya tajuk ni? Okey. Terima kasih kita punya moderator. Saya second best, saya dah berumur tau. bukan bayi-bayi muda lagi. Jadi, definisi saya lah mengenai pemuda-pemuda yang dulu bawah 40 tahun. Sekarang ni dia kata 49 tahun ke bawah. Dalam keadaan sekarang ni, ia memberi satu peringatan lah kepada semua warga negara bahawa mereka ada peranan dalam membina negara dan dalam membangunkan negara menjadi ke arah negara maju. Sebab daripada tahun merdeka, tahun 70-an di mana kita ada dasar ekonomi baru, masa itu pemuda-pemudi bangsa kita lah, anak-anak mara ni, jauh sangat ketinggalan. Jadi pendekatan memperingatkan mereka bahawa mereka ada peranan di masa depan bermula sejak awal sekolah rendah lagi. Sebab tu kalau kita tengok pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang agama, tiang negara ni telah diterapkan dalam minda murid-murid sekolah rendah lagi. Daripada darjah tahun 4 tu dia dah ada peribahasa dan macam ni kan. Jadi memberi peringatan awal kepada mereka bahawa perjalanan tu jauh. Kan? Jadi apabila mereka ni ada nampak vision di depan, baru mereka boleh menjadi orang yang berguna. Jikalau tidak diperingatkan, jadi macam-macam masalah. Bila kita gagal memberikan penerapan, mereka akan hidup untuk bergembira dan mereka akan lupa tanggungjawab mereka dan terusnya lalai dan negara kita akan rugi. Betul. Okey baik. Saya setuju dengan pendapat Sir. So penerapan awal di peringkat sekolah supaya kita ni tak lalai. Kalau tak nanti kita leka dan mungkin akan tersasar lebih jauh lah untuk tujuan matlamat kita hidup ni, untuk membentuk negara yang lebih baik lah. So bagaimana pula dengan abang kita, Brother Habib Ali kita? Brother Habib Ali. Okey. Brother Habib ke Brother Habib Ali? Boleh je panggil Brother Habib, boleh. Okey, Brother Habib boleh. Dua boleh. Apa pendapat Brother Habib? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Allahumma salli ala Allahul karim. Terima kasih kepada pengerusi MC Brother Anwar Fadil. Yang dihormati Tuan Johar Bahar, Cikgu Aisyah dan cikgu-cikgu typing yang mungkin ada join dan semua pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Anwar juga pada question siapa pemuda dalam layman term. So mungkin saya boleh berkongsi secara santai mungkin. Kamulah kot pemuda Anwar. Betul. Kamulah pemuda apa mangsa. Kita boleh kata pemuda lah sekarang ni. Tapi beza dia tak semua pemuda ada ciri-ciri harapan bangsa ataupun tiang negara. Kalau kita tengok ciri-ciri seorang pemuda ni apa karakteristiknya, kita boleh bila kita nampak, oh ni pasti dia, ni ciri-ciri pemuda. Apa contoh dia? Ciri-ciri pemuda
Okey, contohnya kalau kita kata dia seseorang ni youth, dia mestilah bertenaga, betul? Dia ada semangat yang membara. Kalau kita tengok bila nak buat sesuatu mesti very excited, very energetic. That's one of the characteristic of pemuda lah. Tetapi tak semua pemuda menggunakan semangat ataupun kesungguhan ke arah yang betul. Jadi kalau untuk menjadi satu pemuda harapan bangsa, definisi di sini menggunakan tenaga dan semangat yang ada ni ke arah yang benar. Kalau kita tengok, sebab semua pemuda have that characteristic, is able to achieve that. Kalau kita tengok dalam sejarah pun, kalau siapa pernah dengar Alexander the Great, dia bermula memerintah and become the great leader yang memegang sejarah memegang satu kepimpinan ketika mana dia waktu remaja. Bahkan kalau kita tengok dalam sirah pun, Rasulullah SAW ketika mana dia berdakwah kepada 10 sahabat, ada 10 sahabat yang dijamin syurga. Boleh cek balik hadis tu. Saya seorang bukan ustaz tapi saya ingat saya 10 sahabat yang dijamin syurga. Dalam nama 10 list tu, kebanyakan dia majoritinya adalah remaja. Dia approach Rasulullah SAW ketika waktu remaja. Bahkan bukan sahaja setakat tu lah. Ciri-ciri yang ada pun, kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, Allah SWT kata dalam surah Al-Kahfi ayat 13, Allah kata innahum fitatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kita mana seorang pemuda ni yang mana Allah SWT sendiri akan membimbing dan memberikan petunjuk pada pemuda-pemuda tersebut. So tak dinafikan kan, dalam history menunjukkan bahawa pemuda ni have a huge potential dalam agama kita pun, dalam Quran dan sirah pun menunjukkan pemuda ni have a huge potential. Tapi hanya ketika mana pemuda ni mencanangkan ciri-ciri dan semangat dia dan potential dia ke arah yang benar. So kita ikut definisi secara kasarnya. Sebab tu sekarang pun saya personally memang very passionate lah untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang membina para remaja. Contoh macam kat sini kami ada My Fun Action New Zealand, satu organisasi yang fokusnya untuk membina para remaja. Dan kita boleh nampak kebolehan bila mana sudah di-channelkan ke arah yang benar, untuk channelkan kelebihan-kelebihan yang ada, dia akan lebih mudah lah. Kalau kita orang remaja ni lebih mudah untuk adapt, lebih mudah untuk belajar. Bila buat satu tu dengan sungguh-sungguh, kalau dicanangkan dengan yang betul. So antara benda yang kami buat kat sini, contohnya macam ada buat workshop dia orang untuk belajar tentang IT, bahkan dikumpulkan remaja-remaja ni dengan tenaga dia orang untuk bantu orang-orang susah dekat sini. Perkara macam tu lah. Jadi untuk aku secara general definisi pemuda bagi saya. Terima kasih Brother Habib. Okey, kita dapat lihatlah perbezaan pendapat definisi pemuda-pemudi itu sendiri. So orang muda punya definisi dia lain, orang berpengalaman punya definisi dia berkait dengan sejarah. So macam abang Brother Habib cakap tadilah, orang kata apa, pemuda ni dia perlu ada orang kata apa, semangat ataupun sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang positif, supaya kata apa, yang membentuk membentuk jati diri dia lah sendiri. So saya nak petiklah satu kata-kata daripada sahabat Nabi sendiri, iaitu Saidina Ali. Dia cakap macam ni lah, jika kamu nak melihat satu masa depan sesebuah negara, maka lihatlah kepada pemuda ataupun pemudi pada masa kini untuk negara tersebut. So kalau kata kita faham, ini apa yang saya faham lah, maksudnya masa depan satu negara tu dia bergantung pada tangan pemuda-pemudi negara tu pada waktu sekarang. So macam tadi kita dah explain pemuda-pemudi tu, sikap dia. So kali ni saya cuba nak relatekan dengan keadaan semasa lah yang berkait dengan kita punya golongan remaja di Malaysia kini.
So orang cakap apa, kalau nak melihat masa depan bergantung pada remaja itu sendiri kan. So kalau kata saya dapat lihat sekarang ni, orang kata apa, peluang pekerjaan lah. Peluang pekerjaan untuk golongan pemuda-pemudi ni boleh cakap sangat nipis. So yang ni saya tak pastilah sama ada tipis ni disebabkan orang kita ni terlalu memilih ataupun peluang kerja tu sangat terhad. So ini saya tak pasti. So ada juga statistik yang cakap jumlah pengangguran dekat Malaysia ni semakin meningkat. So mungkin sama ada macam yang saya cakap tu lah, faktor sama ada demand sendiri ataupun memang kapasiti peluang pekerjaan tu rendah. So waktu zaman saya belajar pun ada yang juga cakap, alah buat apa belajar tinggi-tinggi, nanti belajar tinggi-tinggi susah nak buat kerja, orang tak nak ambil. So saya pun tak pasti, macam kita belajar supaya kita dapat tingkatkan diri kita, supaya orang kata apa, dapat membina diri kita sendirilah untuk masa depan kita sendiri. So yang inilah kita nak cuba fahamlah apa yang berlaku ni, apa punca-punca pengangguran ni. So disebabkan apa yang boleh, orang kata apa yang boleh dilakukan oleh pemuda-pemudi, orang kata apa, untuk buat persediaan ataupun persiapan untuk masa depan negara itu sendiri, supaya kita dapat lihatlah masa depan di Malaysia ni lebih terjamin. So saya nak tanyalah on behalf Sir Johar sendiri, ataupun mungkin saya tanya Brother Habib dulu lah, sebab Brother Habib ni paling rapat dengan remaja. So apa yang Brother Habib ni rasa dengan keadaan sekarang ni? So apa yang menyebabkan berlakunya punca pengangguran ni? So apa yang diorang ni boleh buat? Ataupun dekat mana silapnya? Supaya kita orang kata apa, boleh jadi satu orang kata apa, satu titik perubahan lah untuk kita berubah ataupun buat persiapan ataupun persediaan untuk menghadapi masalah yang sekarang ni. Brother Habib? Okey, baik. Mungkin saya tak menjawab secara direct lah soalan tersebut. Because I think the main issue is not the number of job opportunities untuk para remaja. Because kalau kita tengok, if we look the current world nowadays, things are changing. So I wouldn't advise youth ataupun pemuda just to be focusing on finding new jobs ataupun looking for career opportunities or employment opportunities. Yes, that can be a stepping stone, but that's not supposed to be your end goal lah. Oh, okay, kalau deliver dalam English, okay? No, boleh. Okay, boleh. Okay, because if you look at the current world nowadays, things are changing. If you look back then, probably macam our grandfather or our parents, and they have this mentality, okay, you probably gotta go study, become an engineer or become a doctor. Our great grandparents probably, oh, you gotta go study and probably can go work at the factory as a factory worker or someone in the manufacturing line. Sebab itu industri waktu zaman dulu kan. Kalau istilah dia ada industrial revolution, so 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. So kalau kita tengok, mungkin bila wujudnya kilang-kilang buat kereta, atau semua orang kerja kat kilang, betul wujudlah engineer. Kemudian bila selesai, wujudnya generation lain. Dan sekarang generation lain. So kalau kita tengok sekarang pun, kalau dulu mungkin orang kata, oh jadilah engineer ataupun jadilah doktor supaya boleh ada banyak duit kan. Bolehlah simpan, bolehlah berbelanja untuk family kan. Tapi hakikatnya you can make money out of multiple ways pun sekarang ni.
Kalau kita tengok statistik pun budak baru berapa tahun pun dah boleh jadi millionaire kan. Kagetnya sekarang dengan wujudnya social media, dengan digital teknologi. So bahkan ini sebenarnya which I wanted to let more and more youth to understand lah. Sebab the mentality of just finding a job security and employment opportunities and then stay there for the rest of your life, that's not the right mindset lah for you to start off in this current generation. Sebab even masih ingat lagi kita mana ada wakil MARA datang ke Auckland. Saya belajar kat universiti kat Auckland. So ada wakil MARA datang. So kita orang semua scholarship student lah. Saya ada bagilah speech. Lepas tu orang kata, okay, korang tahu tak what you should be doing is kalau boleh ambil pengalaman dulu kat sini. Kemudian mulalah berbisnes kat sini. Dan kemudian bila balik ke Malaysia, mulalah bisnes di Malaysia. Berilah peluang pekerjaan kepada lebih ramai lagi bumi putera kita di Malaysia. So itu dia punya kira dia punya advice lah kepada kita semua wakil MARA ni. So samalah juga this is what I want to advise kepada semua pemuda. So mungkinlah kita punya peranan sekarang macam mana kita nak to be able to get mungkin dalam workforce dulu, just as to get pengalaman lah dan mengetahui macam mana cara untuk melakukan sesuatu tu. Kemudian kena berfikir bagaimana kemudian kita pula boleh buat bisnes, boleh bantu lebih ramai orang lagi dengan mengemploy lebih ramai orang lagi. Bahkan ini bukan sahaja ditekankan dalam generasi masa sekarang ni, bahkan ini juga sejarah membuktikan kalau kita tengok dalam macam sirah kan. Sedangkan contoh yang terbaik kita, contoh Rasulullah SAW pun he's a great businessman. Bahkan contohnya Abdul Rahman bin Auf pun is a great entrepreneur yang boleh bantu ramai orang lagi. So for my advice here is yes, mentality kita mungkin kita mulakan dulu yang cari kerja, bila dapat kerja berfikir macam mana kita nak boleh melakukan bisnes supaya kita boleh bantu lebih ramai orang lagi. So sekarang isu dia macam mana, how do you want to get into the workforce in the first place lah kan, sebab tak banyak lagi peluang pekerjaan. So don't limit yourself with whatever courses that you're gonna take lepas sekolah dulu lah, lepas sekolah nanti. So mungkin saya cakap bagi pihak yang pelajar-pelajar MRSM lah kan, mungkin lepasan SPM tak tahu nak ambil kos apa yang paling sesuai, jangan risau. Kira lepas dah berbincang apa, ambil sahaja. Dan kemudian janganlah terlalu rigid untuk fokus apa yang kita ambil. Contohnya sekarang siapa ada ni? Apa ni? Kan? Smartphone. Semua dekat smartphone kan? Sekarang ni tak tahu apa-apa, semua boleh pakai phone je. Betul tak? Pada remaja-remaja, sahabat-sahabat saya kan. Semua benda boleh cari kat sini. Tak kira lah, tak tahu apa-apa pun ada, bahkan ada orang boleh belajar satu whole course of degree semua dekat phone saja kan. Jadi jangan risau. Kalau apa-apa qualification kita ambil pun just a stepping stone to get a degree. Tapi janganlah limitkan punya mentality untuk ilmu yang kita cari tu hanya terhad pada apa yang kita ambil. Lebih baik daripada kita banyak spend masa dengan TikTok, dengan YouTube. Boleh juga spend masa dengan TikTok, dengan YouTube, tapi janganlah spend masa tengok TikTok, tengok orang beli kereta Alphard dengan belamakan duit dalam beg tong sampah. Janganlah tengok yang tu lama-lama. Janganlah follow joget saja kan. Kita gunakan platform-platform ada ni untuk kita gain as much knowledge as we can, gain as much skill as we can. Bahkan saran saya juga, especially macam sekarang, mungkin suasana berbeza lah. Saya tak tahu macam mana pelajar-pelajar sekolah MSM belajar ketika dalam lockdown. Tak boleh bayangkan belajar dekat rumah kan. Sangat berbeza lah situasi dia. Dulu waktu kat MSM masih ingat lagi, memang pagi, petang, malam prep kan. Tapi kalau sekarang, kalau tengah lockdown ni kat rumah masing-masing macam mana kan. Mungkin tak fokus dan mungkin banyak lagi bazir masa yang benda-benda tak berfaedah. Jadi gunakan masa-masa tu
mungkin belajar banyak dengan platform-platform yang ada. YouTube contohnya, Udemy, Coursera, bagai ada. Kemudian sambil tengah belajar tu, pastikan kalau boleh buat portfolio. Contohnya kalau macam siapa berminat dengan programming, mungkin boleh start buat portfolio dengan programming. Siapa minat design, mungkin boleh buat portfolio. Yang dia masuk portfolio ni macam dah ada dokumen-dokumen yang kita dah buat sepanjang kita tengah belajar tu lah. So benda ni akan membantu lah bila mana kita nak masuk in the workforce. Sebab sekarang ni mungkin dah banyak ada lambakan-lambakan graduan yang ada kan. Jadi dengan limited number of career opportunities, what make you difference daripada orang yang lain lah. Satu itulah portfolio yang ada. And the second thing I want to advise juga, this is my personal experience lah. So macam ketika waktu sekolah dulu, lepas sekolah dia memang sangat bagi aktif dengan aktiviti kesukarelawanan, volunteerism activities. Find opportunities dekat luar sana. And memang think of what you can give back to the community. Sebab satu, benda ni dia memang akan membina lah diri kita sendiri. Dari segi develop skill komunikasi kita mungkin, develop skill, macam-macam skill lah sepanjang dalam kita memberi baik kepada masyarakat. Yang kedua dia membina kita punya pengalaman-pengalaman lah untuk dalam CV kita. Yang ketiga, kita tak tahu kemungkinan dalam network yang ada dalam kita sedang volunteer tu adalah kemungkinan CEO company ataupun ada peluang-peluang pekerjaan dengan kenalan dalam kesyarakat yang ada. Jadi tu kot mungkin dua steps yang kita buat lah untuk nasihat-nasihat kepada adik-adik sekalian. Yang pertama mungkin kita tukarlah mindset kita kan. Kalau janganlah berfikir untuk makan gaji saja ataupun bekerja saja, berfikir untuk memang kita nak mengambil pengalaman, bantu kemudian kita sendiri yang establish business kita supaya boleh bantu lebih ramai orang lagi. So bagaimana kita nak melakukan tu daripada sekarang, kita mula dengan jangan membazirkan masa yang benar-benar tak faedah, belajar macam-macam benda yang boleh belajar dan banyak bagi aktif dengan aktiviti kesukarelawanan. So takut sedikit sebanyak. Okey, baik. So saya cuba rumuskanlah. So Brother Habib cakap, kalau salah betul saya Brother Habib cakap. So isu pengangguran ni kita tak boleh nak kawal sebab benda ni melibatkan peredaran masa. So kita tak tahu pekerjaan yang sekarang ni ada akan datang mungkin tak ada. So apa yang kita sebagai pemuda-pemudi ni boleh buat adalah kita cuba, orang kata apa, prepare kita punya portfolio. So kita gain as much skill yang kita boleh dapat buat masa sekarang ni lah. So orang kata apa, Pada Habib cakap juga, cuba jangan limitkan untuk buat bidang yang kita nak tu saja. So cuba fikirkan untuk buka peluang pekerjaan untuk orang lain. So go for business. Betul ya Brother Habib, betul ya? So itu pandangan kita punya senior Brother Habib yang berada di luar negara. So apa pula pandangan Sir Johar mengenai perkara ini? Okey, terima kasih Tuan Moderator juga. Okey, untuk makluman semua pendengar, title HR kat depan tu bermaksud surveyor tau. Okey. Di Malaysia ni kita ada professional architect, depan dia AR. Oh, surveyor. Surveyor. Tapi saya pronounce dia betul ke salah? Dia jadi kalau engineer IR, engineer dia tak ada E. Sebab dia pakai word daripada France, ingenio kan. Okey. Jadi bila kita tengok bab pengangguran ni, dia adalah selektif tau. Kalau kita tengok, kalaulah saya sebagai majikan, okey. Sebagai majikan, kita dah ada kandidat kita sebelum kita jumpa kandidat tu. The rule of selecting an employee
is to bet on the winner and you'll never lose. Kan? Jadi budak-budak muda ni macam mana kita nak tahu talent dia orang? Okey, adakah mereka bersedia untuk pasaran? Itu kita boleh tengok. Okey, apa yang berlaku dekat Malaysia ni sebagai contoh, kita ada CEO untuk EPF sekarang ni, Datuk Syaril. Dia ketika umur 32 tahun dah menjadi Managing Director untuk MRCP. Dia berkelulusan undang-undang University of London, first class honours di sana. Jadi bila rule bet on the winner and you'll never lose, semua adik-adik di MRSM lah, kalau boleh dapat kecemerlangan straight A's tu, go for it. Sebab perkastaan ilmu tu telah berlaku sejak kita PMR, kita SPM dan seterusnya. Jadi ketika 32 tu, ketika dia menjadi Managing Director untuk MRCB, satu syarikat yang konglomerat yang sangat besar, tiba-tiba dia diarahkan kerajaan untuk berpindah ke KWSP. Kenapa kerajaan pilih dia? Bila kita lihat rupanya bila apa major dia dekat UK adalah dia ambil jurusan undang-undang International Properties, dan KWSP telah mula merancang untuk membuat pelaburan aset di luar negara yang perlukan pakar yang faham macam mana cara urus niaga property ni di luar negara. Sebab macam dekat Greece, tak ada orang boleh ada property di sana, kita belilah dengan siapa pun, by the end of the day dia kembali kepada rakyat Greece. Jadi talent-talent yang macam ni yang kita nampak. Jadi bila kita nampak, bila di MRSM, the top 1% is there. Apa yang berlaku pada roommate saya, Datuk Fuad, dia roommate saya masa belajar tu. Dia masuk awal 30-an telah dipanggil untuk menjadi board of director syarikat-syarikat kerajaan yang besar. Kan? Jadi kenapa dia rupanya masa SPM dia straight A's, dalam ketika tu ada 13 dia pelajar yang 9A1 satu Malaysia, dia salah seorang daripada dia, dan dia bet on the winner, dan sekarang dia selepas tu dia pergi ke Astro, dia pergi ke Proton, dia CEO pada Proton, dan sekarang CEO Markov dan CEO pada UMW Group. Dan kita boleh nampak value added pada dia, dan dia ready for whatever the challenge pada usia yang muda. Macam itulah bila Nabi Muhammad melantik Khalid Ibn Walid umur 29 tahun untuk menjadi Panglima Angkatan Tentera Islam. Semua sahabat nak dibangkang pilihan Nabi. Tapi pada usia 29 tahun tu, dia ready for market lah. Maknanya dia ready untuk memimpin panglima-panglima yang lebih berumur pada dia, dan sampai Umar boleh kata kalau hantar Khalid ni mesti menang. Kan? Jadi bila ada kita pun banyak bila contoh-contoh pemimpin yang muda, dan how do they achieve kematangan di peringkat yang sangat cepat. Di firma saya, okey, sebagai perkongsian ilmu, saya seorang juruperubahan dan saya adalah penggubal soalan siapa yang nak dapat title SR. Siapa dapat sebaya dengan lembaga juruperubahan, saya antara panel dia lah. Jadi, kalau sesiapa yang ada title SR ni minta kerja gaji 25,000 orang ambil. Bayangkan. Dan untuk cawangan kami di Johor, kita punya leader di sana umur baru 32 atau 33, gaji 18,000. Kan? 18,000 ni boleh dah. BMW Coupe tu kalau dia nak ambil kan. Jadi how do you make yourself valuable to others? Kan bila kita tengok dan saya juruperubahan ni dalam batch saya ada 2 orang je.
Kan? Jadi bila pembangunan negara ni memerlukan satu anggaran peruntukan yang tepat, sebab macam bank kalau dia dah peruntukkan 1 bilion untuk membina MRT, 1 bilion lah bajetnya. Kalau naik daripada 2 bilion, memang jadi peranan juruperbah tu penting, pengalaman you perlu ada, you punya hands on experience dan value tu ada. Jadi kan apabila bila saya jadi exam ni, banyak yang umur 30, 40 yang tak mencapai tahap pun ada dan kita terpaksa gagalkan mereka lah. Sebab tahap lulus ni untuk jurupebahan lah. Nisbah jurupebahan sekarang ni adalah 1 setiap 90,000. Setiap 90,000 penduduk Malaysia, ada 1 je yang ada title SR macam saya lah. Lepas tu, kalau nak ambil exam dia, kalau 50 orang ambil, 4 orang yang lulus, yang ambil sekali, lulus orang, yang 3 orang tu dah ulang 5-6 kali. Sebab bila you dapat that title, it means that you can go, the sky is the limit. Dan jadi, apabila dalam keadaan gawat macam ni, kita ada kelulusan yang betul. Walaupun bila company besar ni, bila dia retrench kita, dia punya pambasan 6 ke 12 bulan gaji. Jadi bayangkan kalau gaji kita 20,000, kita boleh dapatlah dalam 120,000. Lepas tu besok minta kerja, orang akan ambil. Very susah nak jumpa. Kan? Lepas tu kalau kita bagilah diskaun, okeylah masa gawat ni kita bagilah 15, berebut 15,000 ni orang berebut. Tapi sebagai salah seorang panel daripada lembaga jurupebahan ni, saya nak promote jugalah pada pelajar-pelajar Universiti Taiping ni. Kalau boleh nak jadi quantity surveyor, go for it. Nak jadi jurupebahan yang hebat, cari saya. I know I can show you the way, kan. Jadi lepas graduate umur 25, 23, 24, umur 28 tu dah boleh dapat title SR, umur 30 tu gaji dah 20,000 lah. Tak payah nak tunggu gaji 1,500. Dia ada syarat umur ke untuk menuntut dengan sejarah? Tak ada. Jadi kalau dia ginilah. Beri tepi ya. Tepi. Kalau sebab bila kita specialize macam Habib lah kata tadi lah, if you are very good at what you do it. Kalau kita buat karipap sedap, memang akan sold out. But how to be good at what you do, you kena ada passion. Jadi di zaman saya pun banyak nampak graduan yang dilute. Dia dah elok-elok belajar, bila ada masalah tiba-tiba dah jual ikan, tiba-tiba dah jadi benda lain, dah jual banner apa semua kan. Sebab profession ni datang package dia stres. Yang ini sebab tu kalau bila saya bandingkan, bila saya ni bukanlah berjaya sangat, tapi bila kita dah sampai tahap ni, kawan-kawan saya yang jutawan semua hantar anak-anak juga ke international school. International school ni dia menyediakan semua budak daripada umur 7 tahun sampai umur 14 tahun tu psychology to lead. Jadi bila dia graduate umur 27, dia boleh lead eksekutif umur 50 tahun yang mana 23 tahun lebih senior daripada dia dan lebih banyak pengalaman daripada dia, tapi dia tidak tunduk dengan tekanan-tekanan itu. That is benda yang kita perlu terapkan pada MRSM, how the psychology to be a leader. Kan? Jadi bila saya tengok most of the Chinese graduate daripada universiti-universiti, bila dia orang datang, saya yang bagi top on the exam, dia punya soalan tu saya pun kalau ambil saya fail lah. Hebatnya dia orang cara how they conduct the thought that make them so valuable. Kan? Jadi Malaysia ni kita sedang menuju dan akan menjadi sebuah negara maju. Kita perlukan profesional. Dan apa yang MRSM Taiping keluarkan tak sampai pun 0.5% daripada the top brain dalam negara.
kalau ikutkan semua graduan tu mesti ada tempat untuk membangunkan negara kita, dan saya yakinlah kalau kita dapat buat sesi-sesi sebegini, dapatkan kita punya penceramah yang bila dia cerita A, orang faham A. Kan? Jadi banyak, bila saya pernah, selalu juga bila saya jadi ikon untuk Universiti Teknologi Mara, saya dipanggil oleh sekolah-sekolah untuk ceritakan how to build a nation dan apa peranan kita. Kan? Sebab kita daripada dulu lagi, bila kita punya graduan tak bersedia. Ni saya sebagai majikan, saya banyak calon kandidat yang satu memang betul-betul hebat, dan yang mediokrasi ni, budak-budak pelajar politeknik, pelajar-pelajar college community, dan kita perlu bimbing diorang, mereka ni supaya boleh membantu membina negara. Tetapi exposure, attitude, yang tu kita kena bersabar. Jadi dalam keadaan sekarang ni memang betul. Kita semua ingat bila kita umur 50 kita dah menuju ke 60, kita dah mula expired lah. It's time to go, to retire. Sebenarnya tidak. Kan? There's still a lot of thing in us yang mana kita boleh sendiri, kita boleh membantu negara kita, kita boleh generate income kita dan membantu generasi akan datang. Jadi contoh-contoh dia macam sekarang ni lah, graduan-graduan dekat negeri Perak ni, dekat pejabat saya lah, kalau degree holder gaji 1,400, tak ke kita nampak satu penghinaan? Kalau diploma holder 900, kita jadi jaga dekat Jaya Jasco pun 1,200. Betul. Kan? Kita jadi cashier kat mana-mana, kita kerja kilang, tiba-tiba dapat take home 2,000. Kan? Bila kerja masih pakai kancing 650, kita tanya kenapa? Sebab value itu masih gagal ditunjulkan ketika dia keluar masuk di pasaran. Jadi benda ni boleh diatasi. Kita ada wall of fame kita yang banyak yang boleh bagi motivasi yang baik, penjelasan cara maju ke depan, dan saya tak akan berhenti menyumbang untuk bahasa Taipei. Terima kasih. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Sebelum kita ke pusingan seterusnya, saya nak tanya Sir Johar lah kan. Macam Sir Johar cakap tadi lah, apa gaji graduan, lepasan degree, sekarang pun ada 1,500. Lepas tu, ni mungkin orang kata apa, antara faktor lah kejatuhan pemuda-pemudi kita, orang kata apa, tak pergi untuk ke arah pekerjaan tu. So dia just ambil pekerjaan lain, contoh mungkin buat Grab, lagi mewah. So tak adalah orang-orang yang akan ke arah pekerjaan yang orang kata apa, membantu membangunkan negara. So macam mana saya rasa yang ni, macam saya cakap, kalau kata value orang tu sendiri, dia boleh dinaikkan gaji. Tapi kalau kata permulaannya gaji yang di offer sebanyak tu, saya rasa relevan ataupun taklah dengan keadaan sekarang. Okey. Dan ni kita bercakap ni medan peperangan lah kan. Apa yang kita plan dekat kita punya tactical room dengan apa yang berlaku di medan peperangan ni memang amat berbeza. Dan godaan-godaan lain yang bukanlah godaan yang dilutekan kita punya graduan. Saya jadi engineer, jadi resident engineer, dapatlah gaji 2,800 dengan side allowance 500. Tiba-tiba saya hantar jadi Foodpanda pun dapat 65 order satu hari. Lepas tu tak payah buat report, tak payah nak buat laporan kegagalan apa semua. Jadi satu, kita kena ada passion lah. Kita kena ada satu idola yang boleh membantu kita tengok apa masa depan tu macam mana. Apa yang berlaku sekarang, bila kita tak ada panduan. Jadi bila Wall of Fame tu diperkenalkan, dan saya yakinlah para pelajar mula mengenali apa itu kejayaan, dan dia orang ada dua jenis kejayaan, satu perniagaan, nombor dua
pekerjaan yang orang boleh kaya. Sampai orang boleh cakap, masa sebelum saya buka firma, jangan malu dia bercakap, saya pun makcik tak sangka kau makan gaji pun kau kaya. Kan? Jadi dia kata, kursus apa ambil ni kan? Jadi sebab kalau itu baru juruperbahas. Kalau arkitek yang hebat, bentuk yang menarik, gaji dia 30,000 tu memang menjadi rebutan. Jadi ada macam doktor, yalah bila sekarang ada pandemik, kita kebanyakan doktor very stressful. Jadi sama ada kita GP ke, kita advisor ke, very stressful. Tapi ada 7 profession technical, bukan technical dan non-technical, yang professional, yang mana kita makan gaji ni boleh mencecah 35,000 gaji ni, people will pay for it. Jadi benda ni, tapi masalah kita dilahirkan dengan left brain dan right brain. Apa yang berlaku di tingkatan 3, kalau kita bagus masuk sains, kita pandai cerita masuk sastra kan. Tapi kalau kita dididik dua-dua ni sekali, itulah yang lebih baik to move forward. Sebab tak semua technical people boleh jadi macam Habib lah. Tak semua engineer boleh jadi manager. Tapi tak semua manager boleh jadi engineer. So, jadi kalau kita tengok daripada segi itulah, memang kita tahu wawasan kita jelas. Cumanya panduan kita perlukan satu guide lah. Kita kalau yang boleh memberi satu jalan yang memberi semangat kepada pelajar-pelajar MRSM typing lah. Kalau saya always on typing. Tapi kalau yang sekolah biasa pun memang selalu saya bagi tahu. Kita bagi tahu dia, this is the way forward. Which success yang you mau. Kita ada dalam kita punya wall of famer, kita ada sederet. You just choose the winner kat situ and you'll never lose. Itu. Okey, baik. Terima kasih Sir Johar atas pandangan yang diberikan. Sangat hebat. So, boleh tak kalau kata saya nak cakap lah kan, ini mengikut apa yang Brother Habib dan juga Sir Johar cakap. Kalau kata saya katakan pemudi harapan bangsa ni adalah boleh kata pelajar MRSM Typing sendiri adalah harapan bangsa. Setuju ataupun tak? Harapan tiang negara Malaysia ni adalah pelajar-pelajar MRSM. Yang mana yang bakal menjadi bakal pemimpin negara kita, bakal mencorakkan negara kita. Setuju ataupun tak Sir Johar dengan Brother? Kenapa tak setuju? Okey, baik. So dari situ adik-adik pelajar MRSM Typing ni kita punya senior-senior yang hebat yang orang kata apa sudi membantu. Kalau kata ada apa-apa keperluan ataupun pertanyaan untuk orang kata apa untuk profesional pekerjaan, haluan masa depan, bolehlah refer kita punya senior yang sudi membantu. Sebenarnya kita kena terap. Saya dulu ada cikgu sejarah, dia cakap awak nak jadi pemimpin negara ataupun tak? Macam saya pun time tu saya tak minat politik. Dia cakap, buat apa saya jadi pemimpin? Lepas tu dia cakap, kalau bukan awak siapa lagi? Awak nak mengharapkan orang-orang tu dekat sekolah-sekolah tu, macam tu. Kita ni pelajar MRSM, dia terapkan kat saya macam tu. Saya pun ya kan sajalah. So yang tu sudah kata apa, penerapan daripada cikgu-cikgu lah. Orang kata apa, kita ni pelajar MRSM, kita kena anggap kita ni lebih daripada orang lain. Untuk kita kena berjaya dan kita kena bantu orang lain juga. Okay, so kita boleh terus ke pusingan tersasul ke pusingan yang seterusnya. Okay, pusingan yang seterusnya saya nak petiklah satu ayat
Yang maksud sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum itu sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. So ayat ni jelas menunjukkan kalau kita nak berjaya, kita kena usaha sendiri. Kita tak perlu nak tunggu orang lain, tak perlu nak tunggu orang suruh ataupun jebakkan orang tu kita berjaya macam tu. So saya nak tanya Sejoha lah. Sebelum kita pergi kepada Habib kita, saya nak tanya Sejoha. So apa nilai-nilai ataupun apa yang perlu adik-adik kita ni persiapkan diri? Ataupun sekarang ni orang kata boleh kata peluang lah untuk kita, untuk adik-adik ni mempersiapkan diri sebelum mereka menghadapi ataupun membuat pilihan untuk bidang-bidang di universiti ataupun pekerjaan yang untuk diorang gaduh, pekerjaan yang ingin diorang pilih lah. Apa yang perlu diorang buat persediaan? Apa yang perlu diorang berubah dulu? Okey. Ketika saya belajar dulu, bila kita masuk ke universiti, kita daripada science stream kepada technical, ke technical courses seperti arkitek, engineering, land surveying, quantity surveying, kita dicabar hebat dengan pelajar-pelajar sekolah teknik dan telah ada pendedahan ketika tingkatan 4 lagi. Jadi ketika semester 1 tu, dia orang dah dean's list dah. Dan kita masih 3 pointer tu, dia orang dah 3.7, 3.8. Kita perlu masa untuk catch up dengan dia orang. Jadi pihak MRSM dan MARA, dia kalau bolehlah macam mana dia perkenalkan MRSM Ulul Albab, dia bagikan satu elektif yang macam mana the technical courses, the basic needs and knowledge yang perlu tahu sekurang-kurangnya bila kita dapat result yang baik, kita masuk ke universiti, kita tidak ketinggalan dengan pelajar-pelajar yang telah ada pendedahan 2 tahun lebih awal pada kita untuk berjaya dalam bidang itu. Sebab tu dalam nombor 2, bila kita dah masuk technical courses ni, kita dah tak boleh aktif dalam, saya tak jumpa lah macam pelajar-pelajar daripada technical courses ni boleh bersukan sesuka hati mewakili universiti. Sebab komitmen kepada tutorial dan akademik tu memang full. Kita punya kredit awal je memang 30. Berbanding kursus lain 15, 16, ada hari yang tak ada. Kita pagi petang tutorial sampai malam. Tapi ganjarannya setelah graduate, yang tu memang kita pun tak sangka lah. Saya pun tak sangka jadi macam ni kan. Cumanya apa yang berlaku pada saya, kita berat untuk berjaya ni, untuk masuk ke dalam bidang perniagaan setelah saya mencapai puncak. Bila saya makan gaji dengan orang tu, saya dah mencapai puncak. Kita ada kereta BMW, kita ada, masa tu gaji saya dalam saya take home 19,000, ada company car BMW kan. Tapi sanggup tak you berhenti dengan komitmen yang dah ada tu kan. Jadi bila saya fikir dengan kawan saya, dia cakap, "Jo, orang dah catat semua, berhenti Jo, buka firma sendiri." Tapi godaan-godaan kemewahan dan kelekaan tu, dulu saya ada 30 kaki tangan di bawah saya. Saya datang office sign minit saja. Sign pukul 10 saya dah start. Dah kerja saya marah. Kaki tangan saja. Tegur sana, tegur sini, tegur. Lepas tu takkan macam ni sampai umur saya 50. Dan pada umur saya 38 tahun ya, saya berhenti kerja tu, saya start company saya dan 10 bulan tak ada income. Dan tapi bila income yang pertama masuk, pendapatan eksponensial lah. Jadi saya menjadi mendapat 7 angka punya aset sebelum umur 40. Jadi
pada banyak orang yang kita tengok dekat TikTok, dekat YouTube, muda-muda pun jadi jutawan kan. Tapi kalau tak salah, pilih satu yang mana pengakhirannya sama. Tapi passion kena betul, kena berani dan jangan leka dengan apa yang you ada. Jangan takut nak berhenti. Dulu kerja yang sangat selesa. Saya datang lambat pun bos tak marah. Datang cepat pun okey. Balik cepat pun tak apa. Tapi saya masih berhenti. Dan sekarang, ya, bila sekarang umur dah 50, saya dah bekerja sambil bergembira. Jadi ini satu yang banyak orang nak carilah. Tapi alhamdulillah Tuhan dah anugerahkan itu kepada saya. Tujuan saya sekarang is how to membangunkan bangsa saya. Kaki tangan saya supaya jadi macam saya. Dan background belakang ni, inilah pejabat saya. Jadi kita dengan automation yang ada, sangat seronoklah kalau passion tu wujud. Jadi pada adik-adik yang masih belajar, just choose your idol, idola-idola MRSM Wall of Fame tu ada. Just tanya dia orang, how to move forward. Kalau kita nak pergi ke mana-mana, tanyalah pada orang yang pernah sampai ke sana. Itulah satu-satunya yang boleh baca kita. Terima kasih. Terima kasih, Sir. So, adik-adik, dengarlah nasihat tu, tanyalah pada orang yang lebih arif. So, okey. Seterusnya, kalau kata macam itu, untuk membaiki diri sendiri. So, kita juga tahu untuk selain membaiki diri sendiri ni, ada orang kata apa, didikan awal daripada ibu bapa tu sangat penting. Hadis Nabi pun ada juga cakap, anak itu ibarat kain putih yang mewarnainya adalah ibu bapanya sendiri. So macam mana brother Habib kita, apa saranan brother kepada ibu bapa, golongan ibu bapa lah, untuk membangunkan anak-anak dia, pemuda-pemudi ni menjadi orang kata apa, tonggak negara lah, menjadi insan yang berguna untuk masa hadapan, untuk negara. Soalan ni tak relevan kot. Tanya pada saya. Tanya pada yang dah jadi bapa, jadi ibu dan bapa. Especially mungkin pada Tuan Johan. Ya, ini untuk kita yang bakal jadi ibu bapa. Weh, dah ada rancang Ini ke? tanggungjawab bersama lah. Okay. Mungkin bukan lebih kepada nasihat kepada ibu bapa kot, sebab mereka lebih tahu. Tapi mungkin saya boleh kongsi pengalaman saya sendirilah. Macam mana ibu bapa saya mendidik saya sehingga ke hari ini. Alhamdulillah, insyaAllah. So, saya rasa lah apa yang sehingga ke hari ini, mentaliti saya, apa lagi yang boleh saya buat untuk bantu lebih ramai orang. So mungkin antara nilai-nilai yang dipupuk lah, kalau ibu saya sendiri, ibu saya seorang lecturer. Masih ingat lagi ya, ketika balik cuti sekolah kan, saya tak lama balik cuti kejap kan. Tapi waktu tu ibu saya sibuk dengan menanda kertas peperiksaan, exam. Lepas tu selalu check, ibu saya ni lecturer statistics. So selalu check macam mana admat saya. Saya tak tahu sekarang. Susah lagi admat. Senang susah admat sekarang? No. Admat sekarang. Sama lah kan? Tak ada benda yang berubah kan? QYDX-nya masih sama. Ya. So dah check saya punya akademik, macam mana kerja-kerja sekolah, dan so kalau tak faham, ajar dan didik. So throughout the process tu memang selalu dinilaikan lah. Saya kata belajar sungguh-sungguh, kerana sebab ini salah satunya, yang pertama ni perintah agama. Lepas yang kedua, dengan ada nilainya, nilai akademik yang baik, kita boleh menjadi orang yang berguna lebih baik kan kat masyarakat. So benda tu yang memang selalu dipupuk sejak dari kecil lagi dengan mak saya.
Saya tak tahulah, mungkin kebanyakan kawan-kawan saya kan tak tahulah, selalu bercerita mak dia suruh dia ambil engineering atau mak suruh dia belajar supaya nanti boleh kerja hebat-hebat, dapat banyak gaji dan boleh bantu keluarga macam tu lah. So ada setengah kawan-kawan saya yang dia dipupuk, dia memang kena belajar supaya dia boleh jadi kaya. Supaya nanti boleh hidup mewah. Dan ada setengah ibu bapa didik macam tu, tapi ibu saya tak. Dia menekankan nilai akademik tersebut. So walaupun betul lah saya kata jadi kaya tak perlu pun. Jangan salah faham Saya kata jadi kaya pelbagai avenue ada. Boleh TikTok boleh, tapi tak makna tak penting belajar, tak penting ambil degree. Jangan salah faham adik-adik sekalian. Penting nilai belajar. Jadi benda tu yang dipupuk And pada ayah saya pula, dia memang masih ingat lagi macam setiap kali kalau pergi masjid kan, mesti dia akan bagi duit kat saya, dia kata ni masuk duit ni dalam tabung. Setiap kali duit. So benda tu pun menilai memupuk nilai pada saya bahawa apa benda yang kita ada ni bukan milik kita. Patutnya kita kena lebih banyak yang kita ada ni, kita boleh lebih banyak lagi memberi pada orang lain. So bila kombinasi dua yang ada ni sehingga keputusan saya untuk sama belajar kat overseas pun adalah hasil daripada didikan ibu bapa saya lah. So macam bila nak pilih kan, kos apa nak pilih yang ni especially kalau mungkin adik-adik yang lepas SPM kan, kos apa nak pilih kan lepas SPM. So thought process saya waktu tu memang tiba-tiba saya ternampak ada satu board dekat Emerson Taiping satu board. Saya ingat siapa nama dia, mungkin dia Wall of Fame sekarang ke, saya tak ingat. Seorang senior Emerson Taiping. Dia telah membuat satu ciptaan baru yang boleh, satu mesin yang boleh check ataupun merawat kanser. Tanya apa, tapi bahagian engineering biomedical engineering. Dia tulis tu biomedical engineering. Betul, hebatnya dia ni. Saya nak jadi macam dia lah. Dan boleh lah. So saya fikir waktu tu baik, saya boleh belajar sesuatu yang mungkin saya boleh belajar engineering. So saya boleh ada ilmu ni, saya boleh masuk R&D, saya boleh create satu produk yang mungkin boleh selesaikan masalah macam ni lah. So tengok-tengoklah apa option yang ada. Waktu tu adalah datangnya opportunity untuk SPC, Skim Pelajar Cemerlang, based on trial result. So adalah beberapa course yang dia offer, ada medic, engineering, ada course apa lah, saya satu lagi. Lepas tu saya tengok-tengok, minat lah dengan electronic engineering ni. Dari situ saya dah pupuk dah. Saya nak ambil electronics engineering sebab electronics ni sesuatu yang sangat akan berubah dia teknologi kan. It's keep on changing, keep on fast pace. So saya minat benda macam tu. So kata boleh saya ambil benda ni. Kemudian saya boleh create satu produk macam sama macam yang saya nampak dalam berita tu lah. Boleh buat satu produk yang boleh bantu lebih mana lagi. So saya pun decide ambil course tu. So resis nantilah dah ada electronic engineering degree. So apa yang boleh saya nasihat lah kepada adik-adik kalau kalau mak ayah marah suruh study, marah suruh fokuskan akademik ataupun selalu membimbing kita, cikgu-cikgu membimbing kita, jangan kata tiba-tiba sampai datang pula ni alasan kata buat apa nak study kan, buat TikTok saja dah jadi kaya, tak payah study. Gila apa tadi. Jangan macam tu. So kita benda-benda tu yang akan mendidik kita nanti bila kita dah besar nanti itu mungkin sedikit sebanyak pasal pengalaman dengan cara ibu saya mendidik saya lah. Tapi mungkin nasihat kepada adik-adik lah juga. So nasihat ibu bapa kita kan, pada kita waktu kita kecil itu memang akan sangat memberi impact lah pada kita pada masa depan. So nasihat kepada adik-adik dengar cakap ibu bapa. Okey, itu saja sikit banyak. Terima kasih Brother Habib atas pandangan. Kita tanya peranan ibu bapa, dia bagi pengalaman ibu bapanya mendidik dia. Alhamdulillah. Okey. So kita dah tamat kita punya ketiga-tiga pusingan dan kita akan beralih ke sesi Q&A. So jadi kalau ada siapa-siapa nak bertanya soalan boleh tulis di ruangan komen lah. So saya ada soalan lah nak tanya kepada kita punya panel.
Okey, siapa nak jawab boleh jawab lah. Kalau kata dari segi pemilihan kerjaya, kita patut pilih apa yang disuruh oleh ibu ayah kita ataupun apa yang kita minat. Ataupun kalau kata benda tu dua-dua yang kita minat tu tak sama dengan apa yang ibu bapa kita suruh, yang mana satu kita perlu pilih. Yang mana pilihan yang perlu kita buat. Apa pendapat kita punya panel? Boleh tanya bapak lah dulu. Okey. Pelajar-pelajar MRSM ni yang uniknya, mereka boleh pilih semuanya tapi cuma boleh pilih satu. Dan dalam keadaan sekarang, kalaulah the way the world is moving forward, seperti yang Cik Habib kata tadi lah, it's all in the smartphone. Interchanging, connection, communication dah menjadikan everything is possible. Apabila wujudnya online banking dalam 10 tahun yang sudah, it really revolutionize the world ke arah satu hal yang kita pun tak sangka lah. So kalau saya setuju macam Cik Habib, dia nak jadi inventor dan manufacturer, dan kalau boleh ikutlah contoh dia. Sebab by the end of the day, kalau kita boleh jadi satu manufacturer yang baik, kita boleh develop produk kita, marketing dah tak ada masalah. Dan apabila untuk menjadi jutawan, you kena cari 1000 orang beli produk you berharga 1000, dah jadi sejuta. Dan bayangkan kalau you boleh jual nationwide. Dan di Malaysia ni, contoh bila kita tak tengok kenapa Tesco, hypermarket, Jasco berlumba-lumba untuk mereka membina pasaran mereka lah. Sebab dekat Malaysia ni, kita ada 20 juta household yang berbelanja RM1,000 sebulan untuk perbelanjaan mereka. Jadi 20 juta kali 1000, 22 bilion for every month. Itu yang mereka cuba capture. Dan they jump in the bandwagon. Walaupun berdepan, diorang masih fight. Jadi bila daripada kedai rukit kepada hypermarket kepada online distribution and marketing. Dia satu evolusi yang sedang berlaku, dan kita nampaklah satu-satu hypermarket sedang menuju kejatuhan lah. Yang kita nampak Giant pun dah set off, Tesco pun dah kena ambil alih apa semua kan. Impact daripada kesan benda ni. Jadi kalau untuk all those graduate, kalau you ada passion nak berjaya, jadilah satu manufacturer untuk satu produk, you develop produk you own the rights, and then you will be happily ever after. Terima kasih. Baik, terima kasih. So Brother Habib, macam mana? Itu kalau seorang bapa dah menasihat dan tu, boleh jalan lah. So Anwar nak ambil course apa Anwar sebenarnya? Cuba beritahu. Parents setuju tak setuju? Macam saya lah, saya background electronic engineering. Tapi sekarang ni saya beralih ke arah business development executive. Disebabkan faktor peluang pekerjaan time saya grad COVID. So kilang-kilang tutup, opportunity untuk masuk industri tu tak ada. So saya take opportunity untuk ambil apa yang ada dan cuba satu benda yang baru. Dan alhamdulillah lah, tahun lebih lah sekarang masih bertahan. Jadi parents setuju itu yang saya nak tak cakap tu. Dengan apa yang saya nak ambil, kalau kata parent suruh saya ambil, macam parent saya tak ada paksa apa-apa lah. Cuma cara, saya ingat lagi waktu saya dapat tawaran,
saya dapat tawaran Sains Komputer Uni KL. Itu first saya dapat. Lepas tu tiba-tiba dapat IPTA, UTEM, kejuruteraan Electronic Engineering lah. Electronic Engineering, Electronic Engineering. Yang tu parents saya tak cakap apa, cuma cara dia tu, ada cerita dekat cousin-cousin, dia kata, oh dapat dekat sini dah. Cik, tak buat pilihan lagi. Tapi dia dah cerita dekat situ. So kita pun ambil lah apa yang parent kita nak. So alhamdulillah adalah kata apa, ada hikmah dia lah. Dekat situ saya jadi MPP, ada pengalaman jadi pemimpin. Saya dapat peluang terpilih untuk belajar dekat Korea 1 semester. So ada hikmah dia. Bagi saya semua kita buat je, minat tu kita kena cari. Cari dan cuba minat. Macam saya pun, saya cuba elak elektronik. Sebab bagi saya waktu saya belajar kat MSM dulu, elektronik saya tak nampak, benda saya tak nampak. So nanti saya susah nak faham. Baik saya ambil mechanical, benda saya boleh pegang-pegang, saya nampak. Tapi sebaliknya bila saya masuk, okey boleh je score sebenarnya. So masuk dulu, lepas tu benda tu sebenarnya mungkin yang terbaik untuk kita. Tak semua yang kita nak tu terbaik untuk kita. Itu saya punya tanggapan sendirilah. Dah ada jawapan dah tu. Dah buat dah jawapannya. Jadi ikut kata parents lah. Ikut kata parents. Kalau tuan Johar tadi dah setnya ikut passion ya. Kalau Ikut parents. Passion lah. Ya. Baik. Jadi bagi pendapat saya, the first things first, the whole conversation will only make sense kalau kita bermula dengan niat lah. Memang sangat klise, tapi ini paling fundamental dan basic lah. Kalau kita kata pemuda ni mencorak menjadi satu harapan bangsa dan pemudi tiang negara. Tapi kalau dalam niat dia dan memang tak ada niat untuk membantu negara, tak ada niat untuk bantu bangsa, jadilah macam mana pun takkan bantu negara. Kalau masa. Contoh, banyaklah kita tengok orang yang berjaya akademik tapi lepas tu tak ada pula membantu negara. Contoh orang yang jadi kaya tak ada pula membantu negara. Tapi contoh orang yang mungkin dalam posisi untuk membantu negara tapi membantu poket sendiri. Itu ada juga kan. Contoh yang kita nampak. So kalau niat tu dah tak ada daripada awal, maka buatlah apa-apa pun kan. Sama lah juga dengan kalau kita nak ambil course apa yang kita nak belajar pun contohnya. Jadi niat kita pertama sebab apa? Kita tak boleh niat kita nak ambil satu course tu hanya untuk itulah peluang pekerjaan yang ada. Sebab reality is tu lah, like you said. Kemudian ingat ada peluang pekerjaan, tiba dah tak ada. Kalau tak ada, kau tak nak apa? Tak nak apa dah. So yang pertama sekali niat kita kita untuk belajar ni, untuk sama course apa ni, kita kena betul-betul niat kita untuk mencari ilmu yang ada tu, dan kemudian dia macam kita boleh cari ilmu yang ada tu untuk membantu orang, membantu negara, membantu lebih ramai bangsa kita. So itu mentality ada. The money will come. The money will come. Sebab kita ada buat kita pernah buat program nama dia Passion versus Career, Diapers to Degree punya program. Waktu tu memang kita panggil ada orang share lah, is it do you want to do passion? Do you prefer passion or do you prefer career? Tu kita tanya student tu, adalah beberapa alumni juga pun perbahasan dia macam tu lah. Do you prefer passion or do you prefer career? So for my answer, my answer is none of both. It's what our intention. So sebab for me, passion boleh datang. Passion tu boleh datang pupuk. Contohnya contoh paling mudah untuk adik-adik. Pernah tak ada satu waktu tu cikgu tu seronok sangat bila dia ajar maths. Contohnya. Satu dia ajar maths seronok, kita pun best lah maths ni. Nak jadi lecturer lah contohnya, nak jadi mathematician ke contohnya. Ataupun cikgu bila cikgu ajar cikgu ajar apa-apa kan, mungkin tak seronok kan, kita tak minat. Contohnya sejarah mungkin. Cikgu ajar sejarah, kalau ada cikgu sejarah saya tak masuk semua mungkin beberapa je. Dia kan duduk baca je buku tu kan. Tak ni nak benda ni, belajar sejarah ni, bosan ni kan. Kita tak minat sejarah. So kalau cikgu datang tu dia ajar sejarah seronok, dia bercerita kan, dia tunjuk video ke contohnya. Nak belajar lagi lah banyak sejarah kan. Contoh paling mudah lah. So passion tu datang bila
contohnya cikgu tu mengajar tu menarik. So my point dia, passion tu boleh berubah-ubah. Minat tu boleh berubah. So kita yang kena mencari macam nak pupuk minat tu. So bila kita punya niat dah betul, minat tu akan datang. Minat tu kita boleh cari untuk kita memupuk bila kita punya tujuan dah jelas. Sebab mungkin Tuan Johar lagilah banyak pengalaman kan. Dia sendiri kata dia terpaksa korbankan. Dia terpaksa korbankan dari segi pekerjaan yang dia gaji dah banyak kan. BMW pakai BMW tapi bukan firm sendiri kan. Sebab Tuan Johar memang dia berniat dia jelas untuk dia buka firma sendiri untuk mungkin bantu lebih ramai lagi orang. Untuk bantu lagi bangsa yang ada. So benda tu bukan mudah kan. Bukan setiap masa seronok je, mesti ada waktu-waktu yang susah. Sebab tu tak ada income sepanjang 10 bulan. Dan sebab niat dia tepat, walaupun susah macam mana pun dia akan terus pergi juga kan. So niat tu yang utama lah. So nasihat saya pada adik-adik, niat tu kena betulkan. So kita nak ambil course apa tu, kita boleh pupuk. Minat tu kita boleh pupuk dan cari. So dalam jawapan kepada apa kita nak pilih apa yang kita nak ataupun apa yang parents nak, in that case kita bolehlah berdiskusi dengan parents kita dulu kan. Nego lah. Simple step. Cakaplah niat kita, kita nak belajar ni sebab ni. Tapi kita nampak ni. Tapi kalau ibu bapa kita masih berkeras, when it clashes dengan tak ada pada ibu bapa, maka kita tak ibu bapa, niat kita masih tetap lagi lah. So itu saya punya pandangan lah. Okey, baik. Terima kasih. Terasa kita dah terlajak dah berapa minit. Okey, rasanya tak ada rakut soalan. Jadi sebelum kita berakhir, Brother Habib ataupun Encik Johar ada apa-apa nak sampaikan ke kepada kita punya audience? Kalau Okey, simula ada okey. Okey, untuk pada adik-adik, sebab adik lah kan, sebab saya dah lama ni yang tinggal kat MRSM tau. Tahun 87. Sekarang dah tahun 2021. Jadi semua ni adik lah. Okey. One thing in life, kita akan berdepan dengan banyak-banyak cabaran. Kadang-kadang cabaran tu melekakan dan ada yang menyakitkan. Ya. Jadi the package ni memang itulah yang telah dinyatakan dalam agama kita. Dia kata tak, kita akan tidaklah dibiarkan kita di dunia ni tanpa cabaran. Tapi kalau kita cekal dan orang yang bersabar tu, ganjaran dia adalah kejayaan. Dan yang kalau banyak orang tanya saya apakah rahsia kejayaan tu, sabarnya. Kan? Sebab bila kita berada dalam satu perniagaan ni, kita write off income dan kita write off kita punya debtors tu juta, bukannya dia RM30 je kan. Jadi macam kita kena lepaskan apa yang kita dah ada untuk kita kejar yang lebih baik. Yang itu kita kena jadi, we have to use our wisdom lah dalam menentukan hal hidup kita. Nafsu ni memang kena lawan. Nombor 2, sabar. Itu saja. Baik, terima kasih. Brother Habib, ada kata-kata akhir, pesanan? Alright, so mungkin saya punya nasihat main key takeaway points. Kalau semua tak ingat ni je. Yang pertama, betulkan niat kita, kita niat belajar. Sebab apa? Betulkan niat kita sebab kita nak belajar ni, sebab kata dalam Al-Quran sendiri surah 21 ayat 17, Allah SWT kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku jadikan kau ni supaya kau ni jadi rahmat pada seluruh alam. Jadi pemuda-pemuda yang ada dekat depan saya pada sekarang ni, semua ada potensi untuk jadi rahmat pada seluruh alam. Masuk dengan kita nak belajar ni sebab kita nak gunakan ilmu kita ada untuk menjadi rahmat pada seluruh alam. Jangan kita berniat untuk diri kita sendiri. Kalau dah memulakan tu, banyaklah kes-kes yang kita tengok. Orang yang berjaya mungkin dari pandang mata kita dari akademik maupun dari kewangan, tapi untuk diri dia sendiri. Jadi yang pertama, betulkan niat kita. Jadi bila kita betulkan niat kita, tak kira lah susah macam mana pun, semuanya akan jadi sebagai ibadah, insyaAllah. So yang kedua, mungkin practical stepsnya, apa yang sangat membantu saya ketika mana waktu MRSM,
bahkan lepas MSM berada berseorangan dekat overseas ni, keep yourself with good friends. Surround yourself with good people. So apa lagi kalau bukan yang kawan-kawan kita yang join inilah program cangkir kopi Wall of Fame. Bahkan senior-senior dalam semua Wall of Fame lah. Apa lagi kalau tak kan, golongan-golongan yang baik, yang sebab nak join untuk timba ilmu, untuk berbincang tentang apa lagi yang boleh bantu ramai orang. Inilah golongan-golongan yang mungkin kawan-kawan yang mungkin kita kena keep our surrounding close with. Sebab contoh paling mudah lah, kalau kawan kita waktu tu nak exam tu dia kata, tak payah study dulu lah, let lu. Nanti kita pun terpengaruh. Sebab ada kawan kita yang kata, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi nak exam, tapi kata, aku tak habis belajar gini. Jom, study jom. Kita pun macam terpengaruh lah untuk study kan. So, dua benda tu lah kot. Kita point kepada adik-adik semua. Yang pertama, betulkan niat kita. Yang kedua, surround ourselves with good friends. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Habib Ali. Okey, terima kasih abang-abang kita untuk sesi pada malam ini atas nasihat yang telah diberikan. Okey, sebelum kita mengakhiri, boleh ikut buka kamera, kita ambil gambar dulu. Boleh ke? Adik-adik audiens kita yang ada di Zoom platform untuk buka kamera dan bergambar bersama. Kita ambil panel dulu. Okey. Ready? 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sekalian penghargaan dan jutaan terima kasih kepada kita punya ahli panel pada hari ini, Sir Johar dan juga Brother Habib Ali. Penghargaan juga kepada Rakan Strategi Ansara Taiping, MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Bhd, Amans Media, Outpost Taiping Sdn Bhd, ALKA System, BG Capital Holding. Juga kepada anda yang terlepas atau ingin menonton semula sesi perkongsian ini, boleh berbuat demikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping dan juga YouTube Ansara Taiping. So boleh follow dan like. So jangan lupa untuk subscribe, like dan follow kami dekat Instagram dan juga Twitter Ansara Taiping. Okey, dan juga kepada kita punya alumni Ansara Taiping yang masih belum daftar, sekali lagi yang masih belum daftar sebagai Ansara Taiping, bolehlah berbuat demikian melalui kita punya website portal Ansara, www.myansara.org. So sebelum kita bersurai, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa asbihi innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian daripada saya, Anwar Fadil. Jangan lupa siri kita yang seterusnya pada minggu hadapan, hari Jumaat, waktu yang sama tapi topik yang berbeza. Ingat, patuhi SOP, jaga diri, selamat malam. Ini hashtag ini barulah Taiping. Assalamualaikum.